المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia daripada sabar dan zahid dan khauf dan lainnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab penawar bagi hati. Kita berada pada bab kelima daripada 10 bab, 10 sifat mahmudah. Kita sedang melihat sifat mahmudah yang kelima, sifat yang terpuji yang kelima, iaitu syukur. Dia dah definisikan kepada kita dalam pertemuan yang lepas apa itu syukur, iaitu menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kepada jalan ibadah, menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurnia dan berikan kepada kita. Dia bagi contoh pendengaran, penglihatan dan juga yang lain-lain daripada itu pada jalan ibadah, maka itu dinamakan syukur. Kemudian dia terangkanlah beberapa contoh penggunaan mata, penggunaan telinga, pendengar kita, penglihatan kita, begitu juga tangan dan kaki sebagai contoh bentuk ibadat yang kita lakukan dengan anggota-anggota ataupun dengan nikmat-nikmat tersebut. Sambung pada malam ni dia nak bagi tahu bahawa syukur ni lebih daripada sifat-sifat mahmudah yang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Nak banding dengan sifat-sifat yang lain, maka syukur ni adalah setinggi-tinggi kedudukan, setinggi-tinggi pangkat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sangat daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Tak ramai yang sampai ke tahap maqam orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita orang awam. Maka kalau kita boleh tahu bagaimana cara bersyukur dan kita berusaha untuk menjadi orang bersyukur pun kira cukuplah. Berusaha sungguh-sungguh menggunakan segala nikmat. Nikmat ni apa? Ada ulama kata nikmat ni mutlaqul atiyah. Maknanya apa sahaja bentuk pemberian itu adalah nikmat. Bila tilik pada diri kita, tak ada satu pun yang tidak diberi oleh Allah. Maknanya semua itu adalah nikmat. Mula daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat, maka sepatutnya digunakan pada jalan ibadah. Maknanya biar jadi ibadat belaka. Apa saja yang Allah Ta'ala bagi pada kita, mata, telinga, kaki, tangan, mulut, ilmu, harta benda, anak pinak dan sebagainya lah. Banyak nak bilang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau nak bilang, maknanya tak ada kalkulator yang boleh bilang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nyawanya, dengan darah duk mengalirnya, dengan degup jantung sedang berdegupnya. Semua sekali itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi.
Ulama mendefinisikan mutlaqul atiyah, semata-mata anugerah dan pemberian daripada Allah itu adalah nikmat. So orang yang bersyukur ni guna semua sekali itu adalah pada ibadat. Kalau jadi ibadat semua yang Allah Ta'ala bagi tersebut, maka dia dipanggil sebagai syukur. Maknanya orang tersebut adalah orang yang bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita tak gunakan pemberian anugerah tersebut bukan pada jalan ibadat ataupun tak jadi ibadat lah, mudah kita faham, maka kita tak digelar sebagai orang yang bersyukur. Maknanya kita orang yang kufur nikmat. Itu lawan kepada syukur, iaitu kufur. Bukan kufur akidah, kufur nikmat. Macam Allah Ta'ala sebut, wala in syakartum la azidannakum, depan nanti akan ada ayat tu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kufur di situ adalah kufur kepada nikmat. Bila seseorang tu jadi kufur, bila mana dia tak guna nikmat, anugerah, pemberian daripada Allah pada jalan ibadat. Maknanya tak jadi ibadat. Dengan pemberian harta daripada Allah Ta'ala tak jadi ibadat, jadi dosa. Tu orang tak bersyukur tu. Dengan pemberian ilmu sikit sebanyak Allah Ta'ala bagi pada kita, tak jadi ibadat, jadi makin sombong kita. Jadi makin tak kenal diri kita. Semua orang bodoh, kita seorang cerdik. Tu tak jadi ibadat tu dengan ilmu yang ada pada kita. Maka cara macam tu ataupun keadaan macam tu andai ada pada kita, maka kita tak dianggap sebagai orang yang bersyukur pada Allah. Tu patut kiyah gilah. Kita ukur lagi lah dengan apa-apa saja yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Anak kita tak jadi jalan ibadah contohnya. Kita tak ajar agama pun pada dia. Sepatah pun kita tak ajar agama pada dia. Pandai-pandai mula cari sendiri agama. Maka anak tu tak jadi jalan ibadah. Padahal anak ni makin ramai, makin banyak pahala yang kita boleh kutip. Sebab mereka mengenal agama, mengenal Allah melalui kita lah. Bukan melalui orang lain. Kita lah orang mula-mula sekali. Sebab tu Nabi mengatakan, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Mak ayah lah yang memperkenalkan anak-anak ni. Sama ada memperkenalkan cara Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Tapi kalau mak ayah tu tahu tanggungjawab dia, kerja buat dia, maka dia akan perkenalkan anak dia ni pada Islam lah. So bila kita ada 10 orang anak, katakanlah semua 10 ni kita perkenalkan pada Islam, jadilah anak kita ni orang yang duduk dalam ibadat dan taat pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita duk kutip hasil daripada kebaikan yang kita buat pada mereka. Kita duk kutip pahala daripada apa yang kita perkenalkan pada mereka, iaitu ibadat pada Allah. Maka 10 anak tu, dengan kita duk perkenalkan mereka tentang Islam kepada Allah pencipta mereka, siapa kita mari sini untuk apa, nak ke mana kita, tujuan mari ke sini untuk apa dan sebagainya tu, maka itu dikira sebagai ibadah. Maka kita dikira sebagai orang yang bersyukur dengan anugerah anak-anak yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Depan dulu dia bahas dah bab apa? Bab anggota 7. Salah satu daripada anggota 7-nya ialah faraj. Dibahas dah dalam bab anggota dulu. Salah satu daripada kelebihan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita faraj. Pelengkapnya adalah zakar, tujuannya adalah untuk jadi jalan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana jalan ibadah? Dengan dikurniakan zuriat-zuriat. Apatah lagi Nabi sebut, bila mana mati seorang anak Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath. Salah satu daripadanya ialah waladun salih yad'u lah. Tak putus amal. Walaupun kita tak ada nak beramal dah, kita masuk dalam kubur, jawab dia tak ada lah beramalnya. Habis umur, habis nyawa kita, jawab dia tak ada amal kita, tak boleh nak beramal dah. Tapi Nabi kata tak putus amal kalau engkau ada anak soleh. Situ tujuan Nabi sebut tu, nak suruh kita pakat-pakat cari jalan biar anak pinak kita jadi orang soleh belakang. Supaya apa? Supaya kita yang dah mati duduk dalam kubur ni, pahala duduk sapa lagi pada kita. Seolah-olah macam kita duduk hidup lagi, duduk beramal lagi. Seolah-olah macam kita duk semayang lagi, duk puasa lagi, duk zakat lagi, duk sedekah lagi, duk baca Quran, duk zikir lagi. Sebab apa? Anak-anak yang ramai ni
Kenal semua tu melalui kita belaka. Kenal baca Quran melalui kita, kenal semaya melalui kita, kenal sedekah melalui kita, kenal bercakap sopan melalui kita. Semua ni anak-anak kita 10 orang ni kenal melalui kita belaka kebajikan tersebut. So seolah-olah walaupun kita dah mati, kita lah duduk buat amal tersebut. Pahala duduk sapa pada kita. Tu Nabi sebut tu nak suruh pakat-pakat cari jalan macam mana nak melahirkan anak yang soleh. So kena mula dengan kita dulu jadi orang soleh. Lepas tu pilih pasangan yang solehah pula. Lepas tu bila kita sendiri dah soleh, pasangan kita pun pasangan yang solehah, maka anak-anak kita ajar, kita didik pula jadi orang soleh dan solehah. Maka lahirlah sebuah keluarga usrah yang solehah. Usrah yang apa? Yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lepas dah tak apalah, jangan balik cerai yang ada di rumah pula. Sagi, bini saya tak soleh, patut pun anak-anak jadi tak soleh. Kita yang tak soleh mula-mula sekali. Kalau kita soleh, mesti bertemu dengan yang soleh. Sebab apa? Kita pilih sesuai dengan kesolehan kita. Dengan cita rasa kita yang soleh ni. Tapi sebab kita pun tak berapa nak soleh, maka bertemulah dengan perempuan pun yang tak berapa nak solehah juga. Jangan pula cari alasan, kalau gitu nak kahwin seorang lagi lah, nak cari yang solehah pula. Tu penyangat nama dia. Baik. Bukan suruh kahwin 2, 3, tidak ni. Cuma untuk muhasabah diri kita. Ada masa lagi, anak kita masih ada lagi. Walaupun dia dah besar, boleh jadi kita boleh ajar, boleh didik, boleh nasihat lagi, boleh bimbing, boleh pimpin lagi. Jangan jadi macam kisah apa? Seorang ayah yang datang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang ayah datang mengadu kepada Umar bin Al-Khattab. Saya sebenarnya sebut kisah ni. Ayah tu datang mengadu tentang anak dia yang degil. Anak dia yang tak dengar kata, tak dengar nasihat. Lalu ayah ni datang mengadu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bukan orang yang tergesa-gesa, terburu-buru menjatuhkan hukuman, tidak. Lalu Umar ambil keputusan untuk panggil anak ni. Mari mengadap dia, nak dengar sendiri daripada mulut anak ni lah, betul ke tidak apa yang ayah dia buat aduan ni. Sebelum dia nak jatuhkan hukuman ataupun nak buat apa-apa keputusan, panggil anak ni, mari mengadap Sayyidina Umar. Bila anak ni mari menghadap Sayyidina Umar, dia pun cerita apa yang ayah dia cerita kepada dia. Maka anak ni pun kata, wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang ayah ni ada tanggungjawab pada anak dia? Bijak rupanya anak ni. Maka kata Sayyidina Umar, ya. Maka apa tanggungjawab, apa yang perlu dibuat oleh seorang ayah kepada seorang anak? Maka kata Sayyidina Umar, 3 perkara Sayyidina Umar sebut. Satunya ialah Sayyidina Umar kata yang pertama, seorang ayah mestilah meletakkan nama kepada anaknya dengan nama yang baik-baik. Maka kata anak tu, ayah aku letak nama aku bukan nama yang baik, iaitu nama haiwan dia letak. Nama serangga, saya tak ingat nama apa, lama dah baca kisah ni. Nama serangga dia letak pada anak dia. Tak kena dah situ. Kemudian kata Sayyidina Umar lagi, dia kata seorang ayah mestilah memilih seorang isteri dia ataupun perempuan yang dia nak jadikan sebagai seorang isteri daripada kalangan orang-orang yang baik-baik, yang soleh-solehah. Maka kata anak tersebut, dia kata ayahku memilih ibuku orang-orang daripada orang jalanan. Maknanya perempuan, tidak perempuan yang solehah. Tak luluh pula situ. Kemudian kata lagi Sayyidina Umar, dia kata seorang ayah mestilah mengambil tanggungjawab mengajar agama, mengajar Quran kepada anak dia. Maka jawab anak tu, ayah aku tak pernah mengajar aku Quran. Umar dengar 3 jawapan daripada anak ni, Umar pun panggil ayah dia balik. Bagi tahu pada ayah dia. Kata Sayyidina Umar, aqaqta waladaka qabla an ya'uqqaka wa asa'ta ilaihi qabla an asa'a ilaika. Tu Umar kata kepada ayah tu. Umar kata apa? Aqaqta waladak. Sebenarnya yang mula menderhaka bukan dia, tapi engkau menderhakai dia.
Yang mula buat jahat bukan dia, tapi engkau yang mula buat jahat pada dia. Sebab apa? Engkau tak buat benda-benda ni. 3 perkara ni engkau tak buat semua. Kau tak pernah ajar dia, kau tak pernah didik dia, kau tak pernah beri agama pada dia. Sepatutlah kalau dia tak kenal agama pun. Tapi kalau kita dah bagi siap, dah pada dia cukup lengkap dengan agama, tak ada juga agama pada dia, tu tak ada masalah. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak setelah kita dah sempurna bagi dirikan agama pada dia, kejahatan tu tak datang pada seorang ayah. Jangan risau. Kejahatan anak tak akan diperturunkan kepada seorang ayah setelah sempurna ayah tu mengajar tanggungjawab dia kepada seorang anak tersebut. Tu nak ceritanya ialah nikmat yang mari daripada apa? Daripada faraj ataupun daripada kemaluan yang Allah Ta'ala kurniakan. Bila digunakan pada ibadat, maka orang tersebut dikira sebagai orang yang bersyukur. Tapi kalau diguna jalan dengan anugerah tersebut, diguna untuk berzina, untuk liwat dan sebagainya, itu tak bersyukurlah pada Allah. Sebab tu nikmat ni mutlaqul atiyah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita jadi ibadat, maka itu adalah orang yang bersyukur pada Allah. Sebab tu syukur ni adalah setinggi-tinggi pangkat. Patut Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak ada satu pun nikmat yang datang kepada kamu, semuanya itu adalah faminallah, daripada Allah semua. Tak ada apa kita. Tak ada. Nampak je zahir mari daripada manusia. Ada seorang ahli jemaah masjid datang jumpa dengan imam. Mam, ni ada durian musangking daripada kebun saya, ambil lah. Zahir je dia. Hakikatnya Allah. Semua tu Tuhan yang atur susun. Gerakkan hati orang ni yang ada kebun durian musangking. Gerakkan hati dia. Kau ada lebih 10 biji dah. Pergilah bawa pada imam tu sebiji. Imam tu dah kempunan lama nak makan musangking. Berapa kali dah lalu kot kedai depan kedai durian, dia tengok harga RM30 tak jadi beli dah. Sebab apa? Mahalnya RM30 sekilo. Ya ke tuan-tuan? Saya pun tak tahu juga. Cuma nak beritahunya, kita yang datang memberi ataupun orang yang datang memberi zahir saja makhluk. Pada hakikatnya siapa? Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pada hakikatnya ia datang daripada Allah. So andai digunakan nikmat itu pada jalan ibadat, maka kita dikira sebagai orang yang bersyukur. Sebab tu syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Baik. Kata Syekh, lebih tinggi ia syukur tu daripada sabar. Lebih tinggi syukur tu daripada sabar. Lebih tinggi daripada zahid. Lebih tinggi daripada khauf. Dan lebih tinggi daripada lainnya, yakni lain daripada sabar, lain daripada zahid, lain daripada khauf, ataupun kita panggil zuhud. Panggil gilah. Nak panggil zahid ke nak panggil zuhud ke ikutlah. Cuma bukan Zaid Hamidi sini. Baik, mana tadi? Masuk politik pula, marah tuan-tuan. Mana tadi? Lebih tinggi ia syukur tu daripada sabar dan zahid dan khauf dan lainnya. Kenapa ni? Kenapa syukur ni lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada zahid, lebih tinggi daripada khauf dan lain-lainnya? Kata ulama, sebab syukur satu-satunya sifat yang terus kekal dengan kita sehingga kita masuk syurga. Adapun sabar tak ada dah. Adapun zahid tak ada dah. Adapun khauf tak perlu dah bila kita masuk syurga. Tapi syukur terus kekal ada dengan kita walaupun kita dah berada di dalam syurga. Depan nanti dia cerita lah kenapa sabar, zahid dan khauf ni nak banding dengan syukur lebih rendah berbanding nak bandingkan dengan syukur. Baik. Kerana ni bagi tahu ilah. Kenapa ni syukur lebih tinggi ni? Kerana syukur itu dimaksud akan syukur tu pada dirinya, yakni pada diri syukur. Bersalahan sabar dimaksud daripada sabar tu
akan mengerasi hawa nafsu. Mengerasi yakni melawan ataupun mengalahkan hawa nafsu. Itu maksud mengerasi. Dia tak serupa dengan syukur. Syukur ni dia panggil maksud li dzatih. Adapun sifat-sifat lain dia panggil maksud li ghairih. Apa benda pula maksud li dzatih, maksud li ghairih. Itu istilah. Nak mudah faham gini. Contoh. Semayang ataupun solat dengan wuduk. Solat ni adalah maksud li dzatih. Dipanggil. Tujuan yang Allah Ta'ala cipta jadi kita suruh semayang. Antara kewajipan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang Muslim yang beriman pada Allah, kita kena semayang. Wajib semayang. Allah Ta'ala dia suruh kita tunaikan semayang. Tapi nak sampai kepada semayang yang qabul, yang diterima, yang sah, kena lalu melalui wuduk. Kalau tak ambil wuduk, tak sah semayang. Kita diperintah untuk semayang, bukan untuk berwuduk. Wuduk tak ada tak apa. Wuduk ni sunat je ambil. Kita duduk dalam wuduk, sunat je. Tapi disebabkan oleh kita nak tunaikan yang wajib ni, tak sempurna maksud li dzati. Maksud yang Allah Ta'ala nak. Tujuan Allah Ta'ala nak suruh kita semayang ni, tak sempurna selagi mana kita tak ambil maksud li ghairi, iaitu wuduk. Maka wuduk nak kena ambil untuk menyempurnakan solat. So antara dua ni, mana yang besarnya? Yang besarnya solat lah. Yang besarnya solat. Adapun wuduk ni penyampai kepada sah dan qabulnya solat. Begitulah sabar. Begitu juga khauf. Kita nak jadikan diri kita ni menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada ibadat. Supaya jadi ibadat. Kalau tak ada sabar, jawab dia tak jadi kita ni orang yang bersyukur pada Allah. Contoh mata. Contoh. Allah Ta'ala jadikan penglihat. Disebut dah hari itu. Penglihatan. Dia bagi apa itu? Penglihat tu. Dan dia kata memalingkan ia akan pendengar kepada mendengar Quran. Memalingkan ia akan kaki kepada apa? Berjalan ke masjid. Memalingkan akan tangan kepada memerangi kafir dan sebagainya. Bolehkah kita nak memalingkan, nak guna anggota zuhir kita ni pada ibadat kalau kita tak sabar, tak tahan diri kita? Boleh ke tidak kita nak guna mata ni untuk tengok Quran kalau tak guna sifat sabar? Jawab dia, seronok tengok benda lain daripada tengok Quran. Jawab dia, seronok dengar benda lain daripada dengar orang mengajar. Jawab dia, gi ke tempat lain yang tak berfaedah lebih sedap daripada gi ke tempat yang mendatangkan pahala ibadat pada kita. Habis itu nak suruh jadi seluruh anggota kita ni duduk dalam taat, kena ada sabar. Tahan diri kita. Mata nak tengok sangat janda tu. Tapi duk tahan. Jangan tengok. Nanti aku duk tengok, bermimpi-mimpi dengan janda ni jauh lebih cantik daripada bini. Padahal bini kita adalah ratu cantik Malaysia. Tapi dia punya dah gila dengan janda, tuan-tuan. Bini dia yang ratu cantik Malaysia jadi tak cantik. Sebab apa? Duk tengok janda tu tiap-tiap hari. Nak jaga mata ni kalau tak ada sabar, maka tak boleh. Jadi sebab ada sabar. Sabar, tahan. Sabar-sabar ni kan al-habsu. Tahan, kurung keinginan kita nak buat maksiat, nak ikut hawa nafsu. Bila kita tahan, maka mata kita pun duduk dalam keadaan taat. Tengok benda yang dibenarkan oleh Allah, dengar benda yang dibenarkan oleh Allah. Kaki kita melangkah ke tempat yang dibenar oleh Allah. Tangan kita ambil benda yang dibenar oleh Allah. Berfikir pun benda yang dibenarkan oleh Allah. Sebutlah apa pun yang ada pada kita bila kita tak turut hawa nafsu. Daripada mana boleh kita tak turut hawa nafsu ni? Daripada sabar. Sebab kita kurung keinginan. Hawa nafsu nak sangatlah kalau boleh duduk dalam keadaan maksiat. Hawa nafsu seronok ke mari duduk dalam masjid, dalam surau ni. Tuan-tuan yang dah soleh ni je.
Nafsu tak mampu dah. Dia kata, aku tak mampu dah nak halang dia ni daripada pergi ke surga malam Malam Rabu. Dia nak pergi juga. Nak macam mana? Biar dia pergi. Biar dia pergi. Lepas tu, dia kata kot lain pula. Mu ni soleh. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap malam mu mari masjid. Duduk depan pula tu, mengaji, mengadak, tak tidur. Kau tulis apa yang ustaz tu cerita. Kau ni orang soleh. Banding hanya duduk dekat belakang sandal tu dengan kitab pun tak ada. Contoh tuan-tuan saya tak nampak ni. Tapi kalau terasa pun molek juga. Cuma nak sebut contoh. Kau orang soleh ni. Sebab apa? Kau duduk depan sekali. Dengan duduk tengok kitab pula dan sebagainya. Dia mari kot tu pula. Dia datang ke arah tu, kita pun kata, ya juga tengok belakang. Kita pun toleh belakang. Belakang semua tak mengaji, duduk tengok telefon je. Aku orang paling soleh sekali, catat semua apa yang ustaz bagi tahu. Punah situ kita. Tapi kalau kita sempat tahu, ni sifat ujub. Dia panggil. Kita pun kurung nafsu kita. Jangan. Kita buang sifat-sifat madmumah. Kita mengaji dah macam mana nak elak daripada sifat ujub ni. Kita pun kurung perasaan tersebut, kita ubat dia dengan penawar yang diajar dalam kitab ni. Maka lama-lama hilang sifat apa? Sifat ujub tersebut. Maka duduk kita jadi ibadat. Tak ada dah nak tunjuk-tunjuk pada orang, tak ada. Nak riak, nak tunjuk pada orang, tak ada dah. Sebab apa? Kita duduk ni atas nama nak buat ibadat, nak betul diri, nak baiki diri supaya kita jadi orang baik. Seluruh hidup kita nak suruh jadi ibadat belaka. Maka pada masa tu jadi orang syukur. Apa yang tolak kita tu, yang boleh jadikan kita orang macam tu, sabar. Dengan sebab sabar itulah kita boleh jadi orang yang duduk dalam ibadat. Begitu juga dengan khauf. Khauf ni dia menghalang kita daripada buat maksiat. Ada perasaan takut pada dosa, takut pada hukuman, takut pada azab seksa dia ketika nak mati, mikir saat sakaratul maut, mikir selepas daripada mati orang bawa buh kita dalam kubur, duduk seorang diri situ, mikir macam manalah nak jawab dalam kubur, mikir bila bangkit di padang mahsyar nanti, mikir dia mari rasa takut. Takut tu menghalang kita daripada melakukan maksiat. So kita akan duduk dalam taat. Bila tak buat maksiat, duduk dalam taat. Taat itulah menjadikan kita ni orang yang bersyukur. Begitu juga dengan zahid. Dia bagi 3 contoh je. Zahid ni maknanya orang yang terluput dunia daripada hati dia. Itu zahid. Zahid ni bukan orang yang kita tengok pakai baju bertampung. Compan-camping baju dia. Kereta dia pun buruk. Motor dia pun buruk. Zahid sungguh dia ni. Kita tengok orang ni kaya raya. Naik kereta besar. Kerja besar. Duit banyak. Kita kata dia ni orang yang cintakan dunia. Salah. Bukan situ duduk Zahid. Zahid duduk sini. Duduk dalam ni. Selagi mana dunia yang Allah Ta'ala bagi pada kita tak masuk sini, maka dia kira seorang tu orang zahid. Maknanya, selagi mana dunia Allah Ta'ala bagi semewah-mewahnya pada kita di dunia ni. Nak apa? Rumah besar. Kereta pun mewah-mewah. Kerja gaji berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu katakanlah. Nak apa? Semua boleh kita nak. Tapi satu pun tak duduk dalam hati, maka orang tu dikira orang yang zahid. Ada orang yang dia tak ada apa, dia orang miskin, tapi dalam hati dia penuh dengan dunia. Tu orang tak zahid. Dia orang miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kereta pun tak ada, motor pun ada yang kapcai je. Tapi dalam hati duk nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tak sempat juga nak beribadat pada Allah. Yang kaya yang saya sebut contoh tadi, lebih zahid daripada yang miskin. Dia gitu ukuran dia. Jangan tuan-tuan tengok orang kaya, Allah dia ni cintakan dunia. Tak zahid dah, bukan gitu. Zahid ni duduk sini. Kita yang miskin ni kadang-kadang lebih tidak zahid. Tidak ada zahid boleh jadi dalam diri kita. Mari-mari parking kereta di tempat parking tu, masuk dalam masjid. Kadang-kadang dunia bawa sekali masuk. Tak tinggal luar tu. Tak tinggal di luar daripada masjid, daripada surga. Bawa dunia masuk sekali. Allahu Akbar. Dunia pun musim dalam kepala kita. Nak semayang terganggu dengan dunia lagi. Sebab apa? Tak zahid. Orang yang zahid, dia tinggal dunia di luar daripada masjid.
Tu saya sebut contoh ya. Bila betul-betul zahid, duk mana pun zahid. Tak kira duk dalam masjid dalam surau. Ni cerita kita orang awam ni. Masuk dalam masjid, masuk dalam rumah Allah ni tak zahid lagi. Tak tinggal dunia di luar daripada masjid. Bawa dunia masuk sekali sehingga buar tentang dunia dalam masjid surau. Duk dalam ibadat, Allahu Akbar, takbir, Allah Maha Besar. Dunia juga besar, duk cerita, duduk mengalir, duduk berpusing dalam kepala kita tentang dunia. Duk mikir kereta aku parking tadi lama orang ambil. Motor aku parking tadi ADV 5 apa? ADV apa? 150 apa tuan-tuan? Yang orang duduk tengah gila sekarang ni. Aku parking nanti aku kunci kau tidak kunci tadi. Duk main dalam kepala kita padahal agama ajar pada kita, bila kita letak elok-elok, kita ada kunci elok-elok, fatawakkal ala Allah. Tapi benda tu duduk serabut dalam kepala. Ya, sebab kita bawa dunia masuk sampai dalam masjid. Tu orang tak zahid gitu. Kita orang kaya ke? Tak kaya mana? Motor kapcai je, X5 je pun orang tak nak ambil je pun, tak kunci pun orang tak ambil. Kadang-kadang bukan motor lah, selipar ya tuan-tuan. Selipar kita beli Adibas. Adibas ke apa? Dia adakan jenis apa? Jenis cetak rompok kan. Patutnya Adidas, tapi Siam punya Adibas. Adibas je pun tuan-tuan. Masuk tu, dia letak atas rak elok-elok dah, sembunyi sikit daripada orang lain. Satu dia letak belah sini, satu dia letak belah sana. Sebab apa? Tak nak orang curi. Masuk semayang Allahu Akbar, duk ingat selipar. Lama orang ambil selipar aku. Tu nak bagi tahu. Dunia masuk sekali dengan kita. Dunia duduk dalam hati, duduk mikir. Padahal fatawakkal ala Allah. Aku tawakal pada Allah Ta'ala lah. Serah pada Allah Ta'ala. Tu tinggal anak, tinggal bini duduk di rumah kan. Tawakal ala Allah. Kita dah sediakan rumah untuk mereka. Kita dah adakan pagar. Kita dah adakan kunci. Tawakal ala Allah. Dia tak boleh nak follow kita mari sekali ke masjid. Tawakal, serah mereka pada Allah Ta'ala. Inni astaudi'uka ilaik. Aku serahkan mereka kepada engkau, wahai Allah. Sebab apa? Sebab luar daripada kuasa kita pun. Kita sendiri luar daripada kuasa kita. Apatah lagi orang lain. Luar daripada kuasa kita. Semua duduk dalam tadbir urus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebab kita tak keluarkan benda tu daripada hati, benda tu duduk serabut dengan kita. Hatta sampai peringkat nak ibadat pun tak jadi. Padahal solat ni adalah mau'id. Kata Syekh apa? Kata Habib Ali Al-Jufri, dia kata solat ni adalah mau'idu liqa'il habib ma'al mahbub. Solat ni dia kata adalah waktu pertemuan seorang kekasih dengan kekasih. Tuan-tuan ingat balik zaman tuan-tuan bercinta. Pernah bercinta? Tak pernah. Bercinta semula pula. Cari yang kedua, bercinta. Orang yang bercinta, sebelum dia nak pergi tu, sebelum dia nak bertemu, jiwa dia dah bersama dengan kekasih dah. Sebelum nak bertemu dengan kekasih, jiwa dia dah dengan kekasih dah. Sebelum datang bertemu, apa yang dia buat? Dia akan pilih pakaian yang terbaik. Dia akan pilih Dia akan pilih perfume yang terbaik. Dia akan pastikan diri dia sepenuh-penuhnya segak, sepenuh-penuhnya smart, cantik dan sebagainya penampilan dia untuk kekasih dia. Bila dia datang, dia akan bagi tumpuan lagi tak pada orang lain? Tak ada dah. Dia duduk dengan kekasih dia. Duduk di meja tasik titi wangsa tu. Dengan air sirap 1 gelas 2 straw. Kau isak, aku isak tu. Di bawah payung dia duduk tu. Kemudian air 1 gelas walaupun 2 straw, 1 jam 2 jam tak sudah lagi minum. Seronoknya bersembang dengan kekasih. Kita solat 5 minit, imam baca inna a'tayna qul huwallah, panjang imam ni, penyangat betul lah. Penyakit tu. Tak sedar ada penyakit, saya sebut dah. Tak sedar ada penyakit dalam diri kita, bahaya mati. Ni zahid yang belum kita cabut uang dunia daripada kita. Tak apa Allah Ta'ala nak bagi dunia pada kita, bagi. Yang penting jangan letak di sini. Sebab tu ulama kata dha' fi yadik. Letakkan ia pada tanganmu, wala tadha' fi jaybik. Jangan letak ia dalam poket. Maksudnya dalam hati kamu. Bila dia masuk dalam hati, sedangkan hati ni tempat nazarillah, tempat pandang Allah, tempat cinta Allah sepatutnya berada di situ. Bila kita letak dunia, maka hati kita jatuh cinta dengan dunia.
Bila kita letak dunia, maka hati kita jatuh cinta dengan dunia, maka susahlah nak cabut buang. Tapi kalau kita letak di tangan, sangat-sangat senang. Macam apa? Macam Aisyah radhiyallahu anha diajar oleh Rasulullah. Ada orang hadiahkan kepada dia satu bahagian daripada kambing. Kemudian dipotong-potong dah, diberi bila diberi hadiah kepada mereka ni, datang orang yang meminta. Datang orang yang meminta, lalu Aisyah pun bagilah sebahagian besarnya Aisyah bagi kepada orang yang meminta tu, ataupun orang miskin, orang yang tak ada makanan, Aisyah bagi. Bila balik Rasulullah, maka Aisyah pun bercerita, tadi ada orang bagi kambing, kemudian sebahagian besarnya aku dah bagi kepada orang yang orang miskin, orang yang meminta. Kata Nabi, alhamdulillah, yang kau bagi itu yang kita punya, yang ada sekarang belum tentu kita punya. Yang diberi kepada orang yang sudah disimpan oleh Allah Ta'ala di dalam suratan amal kita. Yang ada dengan kita sekarang ni, boleh jadi dia tak jadi ibadat, dia jadi najis je. Kalau kita makan pula tak kena dengan cara ibadat, jawab dia tak jadi ibadat. Bila tak jadi ibadat, itu yang melemahkan kita untuk beribadat. Makin kita makan, makin tubuh sepatutnya bertenaga. Tak. Makin kita puasa, rupanya makin banyak kita beribadat pada Allah. Tak kepelik tu. Patutnya nak tubuh badan yang kuat untuk beribadat. Dok, makin kuat kita makan, makin rasa bertenaga sepatutnya. Tapi makin bertenaga, makin cari dinding tempat kita menyandar. Makin malah untuk kita mengajar, mata makin nak pejam. Tapi makin kita lapar, makin kita berpuasa, pada masa tu makin banyak amal ibadat kita buat. Silap mana kita beribadat pada Allah Ta'ala. Tu Nabi perbetulkan pada Aisyah. Tak apa, bagi banyak pun tak apa. Aisyah duk berasa macam salah. Sebab apa? Tinggal sikit je untuk dia dengan Rasulullah. Tak apa. Yang kita bagi tu sebenarnya kita punya. Sebab apa? Dah dimasukkan dalam suratan amal. Adapun yang ini belum tentu lagi kita punya, belum tentu lagi jadi pahala, jadi ibadat. Tu Nabi perbetulkan apa yang difaham oleh kita lah. Bukan oleh Aisyah saja, oleh kita. Kita yang rasa kedekutnya nak bagi pada orang. Nak bagi duit pada orang berkira. Padahal yang kita bagi tu kita simpan dah. Ibaratnya kita simpan di bank akhirat. Yang ada pada kita, yang ada dalam poket kita tu, belum tentu kita punya. Boleh jadi anak kita punya, bini kita punya. Lepas tu kalau kita punya pun, belum tentu dia jadi ibadat. Sebab apa? Beli rokok. Contoh tuan-tuan ni, nampak marah nak berhenti dah. Dah lagi nak berhenti dah. Dia tak boleh lama-lama. Asyik semeh ustaz ni, berat. Kita bertiawah. Isyak je kita berhenti sebab lapar ni tuan-tuan. Mana tadi? Bersalahan dengan sabar. Sabar dimaksud daripada sabar tu akan mengerasi, yakni lawan ataupun kalahkan hawa nafsu. Itu disebut contoh. Dan bersalahan khauf. Khauf ni takut. Maka iaitu dimaksud daripada khauf tu akan menghalau, yakni membawa akan yang takut, yakni akan orang yang ada khauf tu, yang ada takut tu, kepada segala pangkat yang dimaksudkan, yakni meninggalkan maksiat. Itu. Dan bersalahan khauf, maka iaitu dimaksud daripada khauf tu akan menghalau, yakni membawa akan yang takut, yakni orang yang ada takut tu, kepada segala pangkat yang dimaksud, yakni meninggalkan maksiat. Itu bila ada takut pada seksa, takut pada dosa, maka kita duduk dalam keadaan beringat, takut jatuh pada dosa dan maksiat. Beringat. Tapi kalau tak beringat, jawab dia jatuh pada dosa, jatuh pada maksiat kalau tak ada khauf. Dan bersalahan zahid, ataupun zuhud, boleh belakang nak baca zahid, boleh nak baca zuhud, boleh. Dan bersalahan zaid, maka iaitu maksud daripada zahid tu akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala kepada yang maksud, yakni beribadat kepada Allah Ta'ala. Tu zahid, iaitu hati tidak terpaut pada dunia. Payahlah kita orang awam ni, walaupun katakanlah contoh agamawan duk mengajar ni, kadang-kadang terpaut pada dunia lagi. Nak orang puji, nak orang angkat kita, nak orang sebut-sebut kita. Tu dunia tu semua tu.
Berasa kita tinggi, berasa kita alim, berasa kita mulia, berasa kita soleh. Dunia semua tu. Allah Ta'ala tak kata dengan sebab ilmu itulah, maka itulah lambang ketakwaan engkau. Engkau akan dimuliakan dengan sebab ilmu yang ada pada engkau. Ilmu yang macam mana? Yang bawa kepada apa? Yang bawa kepada takwa, bawa kepada tinggi kedudukan. Ilmu yang macam mana? Jadi zahid ni ialah bila mana hati tidak terpaut pada dunia. Maka iaitu dimaksud daripada zahid itu akan lari daripada dunia. Dia kait dunia mana? Dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala. Tengok dia sebut betul. Faham betul-betul. Dunia yang macam mana? Iaitu dunia yang melalaikan. Kalau dunia tak melalaikan, maknanya tak ada masalah. Kita diberi dunia. Saya sebut dah tadi contoh. Kita diberi apa? Segala yang kita nak, kita dapat. Kita nak jadi orang yang berharta, kita ada harta banyak. Kita nak dapat rumah besar, kita diberi rumah besar. Kita nak jawatan tinggi, kita diberi jawatan tinggi. Kita nak gaji banyak, kita dapat gaji banyak. Kita nak apa? Serba-serbi. Kita nak pangkat, kita diberi pangkat. Diberi datuk, diberi PhD, diberi kecerdikan pada kita. Semua ada pada kita. Tapi semua yang diberi oleh Allah Ta'ala itu tak melalaikan kita daripada maksud, iaitu beribadat. Maka itu bukan dunia melalaikan. Makin tinggi dia makin tawaduk dia, makin merendah diri. Ni dak makin tinggi makin ajak orang berdebat. Makin tinggi makin nak ajak orang apa bergaduh. Makin tinggi makin dok kata orang bodoh semua. Saya ada seorang sahabat gitu. Tiap-tiap hari ada posting dalam Facebook, orang ni tak kena, orang ni tak kena, orang ni bodoh. Masya-Allah, saya pun tak faham orang macam ni. Kesian. Kita tengok kesian, kenapa semua orang jadi bodoh ni? Yang dibodohkan tu pula kadang-kadang doktor-doktor, pensyarah-pensyarah, agamawan-agamawan, semua bodoh. Yang tak sekepala dengan dia, semua bodoh. Yang sekepala dengan dia, semua cerdik. Tu kesian tu. Orang macam tu, kesian. Jadi, nak sebutnya ialah, selagi mana apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, bawa kepada ibadat, tak ada masalah. Itu bukan dunia yang melalaikan. Sebab tu dunia, tasawuf tak suruh kita tinggal. Tak suruh tuan-tuan tak payah keluar daripada surau ni. Duduk dalam surau ni. Tak payah peduli dengan orang luar. Tak payah keluar bekerja. Tasawuf tak ajar gitu. Tasawuf tak ajar gitu. Kalau ada tasawuf ajar, engkau duduk dalam rumah, berkurung dalam rumah, tak payah keluar pergi mana-mana, duduk berzikir je. Maka itu tasawuf yang tak betul. Nanti dia akan ada perbahasan, tak ada dalam kitab ni. Orang yang Allah Ta'ala letak di maqam ikhtiar, orang yang Allah Ta'ala letak di maqam tajrid, tu cerita lain. Sekarang ni kita ambil secara umum dulu, kita semua orang yang duduk di maqam ikhtiar. Kita duduk di maqam syariat semua kita ni. Duduk di maqam syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami mengabdikan diri. Kan sandar pada kita tu. Pada hakikatnya kita kau boleh buat sendiri. Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak izin rasa nak semayang, tak ada rasa nak semayang. Bila dah rasa ada rasa nak semayang, bolehkah kita bangun sendiri? Tak boleh kalau tak ada kudrat daripada Allah Ta'ala limpah pada kita. Nak boleh bangun tu semua tu pergerakan tu mari daripada Allah Ta'ala yang menggerakkan otot-otot, tolak sendi-sendi semua. Boleh bangun berdiri, boleh rokok, boleh sujud. Semua tu siapa? Kita sendiri boleh independen daripada Allah? Tak ada satu pun. Semua daripada Allah Ta'ala. Tilik situ tak ada kita. Semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita tilik situ, kita tak ada apa. Maka sombong sebab apa dengan ibadat? Sombong apa dalam ibadat itu? Sebab semua itu adalah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita duduk gitu, duduk dalam keadaan ibadat gitu, dia panggil dunia tu tidak melalaikan kita. Tapi kalau melalaikan kita, tak payah banyak lah. Ada handphone sebutir, handphone pula 3310 katakanlah. 3310 je, tak boleh apa? Tak boleh nak WhatsApp, tak boleh nak Facebook, tak boleh. Yang bolehnya main ular. Boleh main game ular je. Galik dengan game ular. Tangguh-tangguh ibadat. Tangguh-tangguh ibadat. Tangguh-tangguh semayang, tangguh-tangguh semayang. Sampai terkeluar daripada waktu solat. Tu orang yang telah dilalaikan oleh dunia. Maknanya handphone 3310 tu duduk dalam hati dia tu. Tapi orang yang diberi iPhone 13 Max Pro, tapi handphone tu diguna untuk apa? Untuk dakwah.
Diguna untuk apa? Buat rakaman, buat TikTok, buat kebaikan, sebar kebaikan dan sebagainya. Itu orang yang tak dilalaikan oleh gadget. Orang yang menggunakan setiap apa yang Allah Ta'ala bagi pada jalan ibadat Allah. Maka orang tu dikira orang yang bersyukur pada Allah. Tu contoh ya tuan-tuan. Sagi pakat pergi beli iPhone pula jenuh. Untung Selcom jugalah. Mana tadi? Nak berhenti dah, lapar nak berhenti dah. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga. Nanti akan datang disebutlah kenapa syukur ni setinggi-tinggi pangkat. Sebab syukur ni dia tak putus dengan kita mati. Bahkan ketika duduk dalam syurga pun, syukur ni masih ada lagi nak banding dengan sifat-sifat yang lain. Ada dalil tak? Nanti disebut. Dalil depan ada. Dia tak bercakap kosong lah. Ada sandaran dalil daripada Quran. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.